Ini Rick, dan untuk 30 hari akan datang, dia hanya akan makan makanan segera. Burger, kentang goreng, pizza dan soda. Ia kedengaran seperti mimpi baginya dan dia tersenyum, berfikir ia akan mudah dan menyeronokkan. Pada mulanya, ia memang kelihatan begitu. Dia menikmati beberapa hari pertama, makanannya lazat, kalorinya tinggi dan dia tidak perlu memasak apa-apa. Rick yakin bahawa eksperimen ini tidak akan sukar dan dia melahap burger satu demi satu sehingga rasa tergesa-gesa untuk makan terasa tidak berkesudahan. Menjelang akhir minggu, euforia itu hilang. Rasa berat di perutnya mula terasa, pedih ulu hati mula terasa dan dia berasa mengantuk selepas setiap kali makan. Di luar, hampir tiada perubahan, tetapi di dalam, tubuhnya sudah terlebih beban. Lemak mula terkumpul, mendapan pertama terbentuk di dinding saluran darahnya dan darahnya menjadi pekat. Proses-proses ini tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi ia sebenarnya yang menyediakannya untuk penyakit jantung dan vaskular pada masa hadapan. Apabila Rick melihat cermin sekali lagi, dia hampir tidak melihat perbezaannya. Kulitnya mungkin sedikit lebih berminyak dan ekspresinya kurang ceria, tetapi secara keseluruhan, semuanya sama sahaja. Dia tersenyum dan tetap yakin bahawa sebulan menikmati makanan segera adalah mudah. Menjelang minggu kedua, perubahannya lebih ketara. Kulitnya menjadi lebih berminyak, jerawat muncul dan moodnya merosot. Gula dan minyak daripada dietnya mengubah tahap hormonnya dan wajahnya adalah yang pertama menunjukkan kesihatan badannya yang buruk. Rick makan lebih banyak berbanding sebelum ini, tetapi berasa lesu. Dia makan terlalu banyak kalori, tetapi itu adalah kalori kosong. Dia kekurangan vitamin dan mineral dan badannya tidak mendapat bahan api yang diperlukan untuk berfungsi dengan baik. Selepas minum soda, gula dalam darahnya melonjak tetapi kemudian menurun dengan cepat. Mula-mula, terdapat lonjakan tenaga, kemudian keletihan dan mengantuk. Rick tertidur dan kemudian mencapai burger sekali lagi, memerangkap dirinya dalam kitaran ganas. Degenerasi lemak telah pun bermula di dalam hatinya. Sel-sel mengumpul lemak dan organ secara beransur-ansur gagal berfungsi dengan baik. Proses yang tidak disedari ini membawa kepada penyakit hati yang teruk. Selepas 2 minggu, cermin itu memantulkan sesuatu yang sama sekali berbeza daripada apa yang Rick ingin lihat. Wajahnya bengkak, kulitnya dipenuhi jerawat dan perutnya mula membulat. Rick tersentak tetapi memutuskan untuk tidak berputus asa dan meneruskan eksperimen itu sehingga tamat. Dia menghabiskan masa berjam-jam di tandas, tetapi tiada apa yang keluar. Makanan segera hampir tidak mengandungi serat dan fungsi ususnya merosot. Ini menyebabkan sembelit dan rasa berat yang berterusan. Menjelang minggu ketiga, berat badannya telah meningkat sebanyak 5 kg. Seluar jeansnya lebih ketat, perutnya menonjol. Kini dia faham bahawa tubuhnya benar-benar berubah dan perubahannya tidak menggalakkan. Keputusan ujian menunjukkan kekurangan vitamin dan mineral. Kukunya rapuh, rambutnya hilang kilauannya. Secara paradoks, dengan begitu banyak makanan, badan mengalami kekurangan vitamin yang sebenar. Eksperimen itu mula menyerupai kasino. Pada mulanya, terdapat kemenangan, rasa dan keseronokan. Kini yang tinggal hanyalah hutang, berat badan berlebihan, lemah, apati. Badan sentiasa mengambil kembali apa yang anda berhutang dan melakukannya dengan penuh minat. Imunitinya sangat lemah. Selsema menyerang Rick selama beberapa hari, hidung berair, lemah, demam. Pada waktu malam, dia berdengkur dan pernafasannya kadangkala terganggu. Pada waktu pagi, Rick bangun dengan rasa letih, seolah-olah dia tidak tidur langsung. Makanan segera merosakkan tidur, menjadikan rehat tidak berguna. Jantung terlalu banyak, kolesterol menyempitkan saluran darah dan tekanan darah meningkat. Setiap hidangan makanan membawa anda lebih dekat kepada serangan jantung. Menjelang akhir bulan, berat badan Rick telah meningkat sebanyak 10 kg. Seluar lamanya tidak muat dan bajunya hampir tidak berbutang. Mendaki tangga menjadi sukar dan Rick tercungap-cungap selepas hanya beberapa langkah. Walaupun dia berasa loya, tangannya masih mencapai burger. Garam, gula dan lemak membentuk ketagihan sebenar, seperti dadah. Otak menuntut satu lagi dos keseronokan walaupun badan membantah. Wang juga semakin hilang. Dalam sebulan, Rick berbelanja lebih banyak untuk makanan daripada biasa. Ilusi bahawa makanan segera lebih murah runtuh apabila timbunan resit terletak berdekatan. Wajahnya telah tua, kulitnya menjadi kelabu dan lembik. Terdapat beg di bawah matanya dan pandangannya letih. Tubuhnya musnah dari dalam dan 30 hari makanan segera telah melakukan apa yang biasanya berlaku selama bertahun-tahun. Apartemen itu dipenuhi dengan bau minyak goreng dan sos murah. Peluh menjadi tajam dan tidak menyenangkan. Tubuhnya mengeluarkan bahan buangan. Rick melihat pantulannya di cermin dengan rasa jijik. Perutnya terkulai ke bawah, wajahnya lembik. Dia tidak lagi mahu makan, tetapi ketagihannya tidak hilang. Doktor mengatakan bahawa hanya sebulan makan makanan segera sahaja menyebabkan kolesterol tinggi, masalah hati dan risiko penyakit jantung berganda.
Dan jika Rick berterusan selama 6 bulan lagi, obesitinya akan menjadi tidak dapat dipulihkan dan hatinya akan gagal. Setahun makan burger akan merosot menjadi himpunan penyakit kronik daripada diabetes hingga serangan jantung. Ikuti Rick dan jangan ulangi kesilapannya.